Okey, untuk bab 2, ulang kaji bab 2. Okey, di mana kita dah belajar tentang faktor dan gandaan. Apa itu faktor sepunya. Okey, dan faktor sepunya terbesar. Ini kita belajar gandaan gandaan sepunya terkecil. Jadi PBD kamu dah jawab. Okey, so saya akan bagi soalan yang berbentuk penyelesaian masalah lah. Alright, kita lihat untuk soalan nombor 3 ni, hasil tambah bagi semua faktor perdana. Okey, so keyword di situ adalah faktor perdana. Okey, suatu nombor ialah 12. Bulatkan nombor-nombor yang mungkin. Jadi kalau awak lihat di sini, saya bulatkan 35 dan 84. Kenapa? Okey, awak lihat di sini, ini adalah cara kita mengira faktor perdana. Okey, kita kena bahagikan nombor ini menggunakan pembahagian berulang. Okey, bahagikan dengan nombor perdana. So kita dapati di sini 26 bagi 2, 13 bagi 13 1. Okey, 35 bagi 5 7, 7 bagi 7 1. Okey, 66. Okey, dah bahagikan dapat 1. So awak kena pastikan semua nombor-nombor ini adalah nombor perdana. Okey. Jadi 39 bagi 3 13, 13 bagi 13 1. Okey, 84 bagi 2, okey, dapat 7 1. Dalam mengira faktor perdana, okey, yang saya tanda itulah nombor perdana. Kita takkan kira semua. Okey, kita takkan kira semua. So kalau kat sini faktor perdana dia adalah 2 dan 13. Faktor perdana dia 5 dan 7. Okey, sebab dia tak berulang kan. Jadi kita kata dia adalah 5 dan 7 lah. Kalau 66, 2, 3 dan 11. 78, 2, 3 dan 13. Akan tetapi untuk 84, disebabkan 2 ni berulang, kita ambil 1 saja. So kita ambil 2, 3 dan 7. Okey, so kita dapati saya nak hasil tambah. Hasil tambah dia mesti 12. So kita dapati di sini 5 tambah 7 12. 2 tambah 3 5, 5 tambah 7 juga 12. So kita ambil 84 dan juga 35 sebagai hasil tambah faktor perdana ialah 12. Okey, alright, kita tengok pada nombor 4 pula. Lengkapkan rajah berikut untuk menunjukkan faktor-faktor bagi 18 dan 24. Jadi kalau awak lihat di sini, okey, pertamanya awak kena menyenaraikan semua faktor bagi 18. Sebab tu saya suka kamu faham bagaimana nak menyenaraikan faktor bagi 18 tu. Apa yang kita darab dapat 18. 1 darab 18. Mesti mula 1. Lepas 1, 2. 2 darab 9. Lepas 2, 3. 3 darab 6. 4 tak ada kan? 5 pun tak ada. 6 dah ada di sebelah. Jadi dah stop. Ini semua adalah faktor. Begitu juga untuk 24. 1 darab 24. Ikut urutan kelas. 2 darab 12. 3 darab 8. 4 darab 6. 5 tak ada kan? Jadi 6 dah dekat sebelah. Jadi bila 6 dah sebelah, inilah. Tak payah kira lagi dah. Inilah dia faktor bagi 24. So now, awak lihat di sini, dia ada 4 kotak. Okay, 4 kotak ini merupakan faktor sepunya. Hello. Okey, faktor sepunya. Terbuka. Okey, faktor sepunya. Bila kata faktor sepunya, ia adalah faktor yang sama. So di sini yang sama 1, yang saya tanda ni 2 sama. Okey, yang sama lagi 3 kan, awak kena isi lah. 6 sama. Alright, yang tak sama, awak tempat 4. Okey, 4, lepas tu 12 dah ada, 24 dah ada. So yang tak ada lagi adalah 8. Okey, yang ni 9 dah ada, yang tak ada adalah 18. So ini yang bukan faktor sepunya lah. Jadi tolong faham konsep betul-betul faktor dan apa itu faktor sepunya. Faktor sepunya adalah faktor yang sama. Alright, kemudian untuk nombor 6, kita nak tentukan 17 tu adakah faktor sepunya. So saya dah beritahu dah dalam kelas sebelum ni, kalau kita bahagi ada baki maksudnya dia bukan faktor sepunya. Tapi kalau tak ada baki, maksudnya boleh dibahagi tepat. Okey, macam ni kita bahagikan, kita tengok tak ada baki pun. So kita boleh katakan bahawa 17 itu adalah faktor sepunya bagi 204, 476, 595. Okey, kemudian untuk penyelesaian masalah ni, soalan ini kamu kena kenal pasti. Kadang dia confusekan kamu sama ada ni GSTK ke ataupun FSTB. GSTK adalah gandaan sepunya terkecil. Sebab kat sini dia kata 3 buah pancutan masing-masing memancuk air pada selang masa 15 saat, 12 saat, 18 saat. Okey, bila kita akan pancut air itu pada selang masa tertentu. Selang masa tertentu. Maksudnya ketiga-tiga tu akan serentak.
So biasanya keyword dia serentak lah. Okay, yang sama. Jadi itu adalah gandaan sepunya terkecil. Jadi kalau awak lihat di sini, saya tunjukkan kamu. Okay, 15 bagi 12, 18. Dalam pembahagian berulang, tolong gunakan pembahagian berulang kelas. Sebab pembahagian berulang lebih mudah, tepat dan cepat. Okay, kita bahagikan dengan nombor-nombor perdana. Akan tetapi, specialnya untuk GSTK, kalau kamu tak boleh bahagi, kamu boleh bawa turun dulu. Okay, 15 bagi 2. Tak logiknya tak boleh lah kan. Tapi kamu boleh bawa turun dulu. Kamu selesaikan yang mana boleh dahulu. So 12 boleh bahagi, 18 boleh bahagi. Bahagi lagi. Oh kat sini 6 boleh bahagi lagi dengan 2. Bahagi lagi. Kemudian bila dah 3 nombor ni dah tak boleh bahagi dengan 2, kamu bahagi pula dengan nombor perdana seterusnya 3. Okey, kemudian bahagi lagi dengan 3. Walaupun kat sini 1, bawa turun 1, tak ada masalah. Okey, kemudian bila dah 1, 1, 1, 5, takkanlah kamu nak bagi 3, memang takkan boleh lah. Kamu bahagilah 5 sehingga dapat 1, 1, 1. Dan jangan lupa darabkan bagi ke semua nombor di tepi ni. Ini adalah GSTK dia kelas. So kita darabkan dia, kita dapati pada waktu 180 saat, ketiga-tiga buah pancutan air tu mencut air secara serentak. Okey, jadi kena pasti keyword bagi soalan tersebut. Okey, untuk soalan nombor 6 ni, Aliana menyediakan 60 bungkus nasi lemak, 150 bihun dan 180 air untuk diagikan kepada rumah anak yatim. Berapa bilangan maksimum? Logik akalnya, kalau awak lihat kelas, kalau kita nak bungkuskan makanan tu, takkanlah awak akan ambil lebih, maksud yang paling maksimum 180. Logik lah, bila awak letak 180 bungkus, confirm lah nasi lemak tu tak cukup. Okey, jadi logik akalnya, kalau di bilangan maksimum, kita ambil yang nilai minimum yang ada di situ. So kat sini nasi lemak yang adalah nilai yang minimum, maka itulah bilangan maksimum yang kita boleh bagi kepada rumah anak yatim. Okey, makanan dan minuman. Okey. Alright, so ini adalah 60. Alright, kemudian untuk 12 pula, dia nak Hans, Kopa dan Lan ini menunjukkan bilangan mancis. Okey. So dalam beg kecil, setiap beg kecil mengandungi bilangan mancis yang sama. Berapa bilangan maksimum yang boleh? So kita gunakan konsep FSTB sebab kita nak dapatkan bilangan maksimum. Okey, faktor sepunya terbesar, maksimum. So itu kita kena tahu yang tu. So bila kita tahu yang tu, kita dapati awak kena faham konsep FSTB pula, menggunakan pembahagian berulang. Ketiga-tiga nombor, kalau kamu diberi 3 nombor lah, mesti boleh dibahagi serentak. Okey, kalaulah salah satu tak boleh, maka kita kena stop bahagi. Inilah yang berlaku bila di bawah ni kita dapati 25, 37, 59 kita tak boleh bahagi dah secara serentak. Jadi kita akan stop di situ. Kita hanya darabkan nilai yang di tepi ni sahaja, iaitu kita dapati bilangan maksimum mancis yang boleh adalah sebanyak 12. Right? Okay, and last one. Noh, Syakira dan Kina menghadiri satu kelas tambahan bagi setiap 2 hari, 4 hari, 6 hari. Berapa yang mereka menghadiri pada kelas yang hari yang sama? Maksudnya serentak lah. Okay, so bila serentak, kita akan gunakan konsep gandaan sepunya terkecil. So ingat serentak sama kan. Itu gandaan sepunya terkecil lah. Tapi bilangan maksimum, itu FSTB. Yang kamu kena pasti. Kamu nak guna GSTK ke FSTB? So di sini kita dapati 2, 4, 6 bahagi 2 dapat 1, 2, 3. Bahagi lagi 2 sebab ini GSTK kan. Jadi kita bahagi dengan 3 pula, dapat 1, 1, 1. So kita bahagi darabkan, kita akan dapati selepas 12 hari kamu akan dapat menghadiri kelas tambahan hari yang sama. Okey.